Hari Tua, dan kita di studio juga sangat-sangat meriah. Kita datangkan kepada anda 4 orang tetamu. Jika dapat saya perkenalkan, di sebelah kiri saya terlebih dahulu adalah Puan Wan Zaitun Megat Osman. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Alhamdulillah baik. Dan di sebelahnya pula adalah Encik Haji Baharum Osman. Assalamualaikum, apa khabar Tuan Haji? Waalaikumsalam. Okey, cukup yang setakat ini kerana kita kena buka dengan Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru kepada kedua-duanya. Kita akan tahu kisah dia seterusnya nanti, insya-Allah. Dan juga bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razif bersama kita hari ini sebagai tetamu yang merupakan juga anak kepada Puan Wan Zaitun. Pasangan ini. Terima kasih jumpa saya. Dan juga kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, perunding motivasi kita pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, baik. Mungkin ini saya buka soalan ini dulu Syirah. Kita ramai semua pasti nak tahu ni macam mana kisah indah ini terjadi berlaku. Okey, mungkin saya nak tanya pada Dato' Azril lah. Dato' Azril, kalau kita lihat seorang ibu yang ingin berkahwin lagi di lewat usianya, macam mana Datuk dapat tahu adakah Datuk yang keinginkan ke ataupun ibu menyatakan hasrat atau bagaimana? Okey, sebenarnya cerita dia macam ni. Mak saya ni dia dah single untuk tempoh masa panjang, 18 tahun. Dan kebetulan tahun lepas masa tu saya dengan mak saya mengerjakan ibadah haji. So dari situ mungkin tergerak hati mak saya ni. Dia kata kalau itulah yang terbaik untuk dia, dia cakap dia kata dia nak cari seseorang. Jadi lepas balik daripada haji tu, alhamdulillah tak lama lepas tu kebetulan dia jumpa balik kawan satu kampung dengan dia ni di Angka Baharum. Jadi dekat situlah diorang berkawan, saya kira dalam tempoh sebulan setengah, 2 bulan. Lepas tu mama dia beritahu, dia kata mama ada kawan dengan seseorang ni, dengan Uncle Baharum sekian-sekian lah. Jadi lepas itulah mula kena Uncle. Dan tak sangka lepas tu, beberapa bulan lepas tu, mama kata insya-Allah kalau ada jodoh, mama nak kahwin dengan Uncle Baharum. Okey, Datuk. Mungkin Datuk boleh cerita apa perasaan setelah dapat tahu yang mama menyatakan hasrat tu? Okey, saya sebagai anak, first kali saya memang mula-mula tu macam betul ke mak saya nak kahwin, sebab first kali gelak mama. Sebab apa tahu? Saya ni sangat attach dengan mak saya. Lepas tu bila mak saya nak kahwin, dia ada teman. Saya kata tak apalah, mungkin inilah masa yang tepat untuk dia, sebab bila dah berusia, saya faham orang tua dia nak ada companion, teman kan. Jadi sebab apa kadang-kadang kalau saya tengok mak saya ni kalau pergi pagi-pagi dia pergi masjid pun pergi seorang-seorang. Lepas tu kalau pergi bercuti pun pergi dengan kawan-kawan dia. So macam contohlah kalau lihat macam contoh kalau macam dekat rumah saya pun, dia datang rumah saya pun, saya ajak dia duduk rumah saya, dia tak nak, dia nak duduk sendiri. So kalau berkumpul dengan anak-anak sekalipun, kalau ramai-ramai pun bila balik tu dia akan seorang juga akhirnya. Jadi bila dia kata dia nak kahwin tu, saya rasa macam okeylah, alhamdulillah. Kalau orang yang betul, why not? Tapi Puan Wan tak pernah buat luahan macam kat TikTok tadi, tak pernah? Tak pernah lah. Bella, tadi Datuk ada ceritakan bahawa Puan Wan 17 tahun, 18 tahun. Lebih kurang 18 Kenapa ya agaknya Puan Wan terbuka hati untuk berkahwin semula dan juga menerima Tuan Baharum ini dalam hidup Puan Wan? Jodoh sama jodoh sama ataupun mungkin Tuan Haji ni saya punya childhood boyfriend. Alamak sweet je. Tengok Haji tersenyum. Satu kampung lah. Dah kenal lama lah maksudnya? Lebih kurang 50 tahun dulu lah. Tapi masa tu saya dalam lebih kurang 13 ke 14 macam tu lah. Puan Wan, apa ciri-ciri yang ada sampai tertarik ni dengan Tuan Haji ni? Ceritalah sikit. Orangnya baiklah. Tapi mungkin ramai juga tertanya juga macam mana boleh kata pergi mengerjakan haji dan kemudian ada niat, macam mana boleh ditakdirkan terjumpa balik tu? Mana tahu ada reunion ke apa ke, Facebook ke. Tak, sebelum ni kita memang kenal lah daripada dulu kan, tapi sebab Tuan Haji pun dia ada family, so saya respect dia. Saya pun ada family masa tu, dia pun respect saya. Jadi bila kita jumpa pun kita tak ada cakap apa? Tak ada cakap I love you ke apa, tak ada, memang tak ada kan. So lepas after 5 years ni dia your arwah isteri dia meninggal hampir 2 tahun lah. So bila kita jumpa tu kita tahulah, sebab kita dalam grup kampung tu kita ada grup, jadi kita tahulah siapa yang sakit, siapa yang meninggal kan. Jadi bila saya dapat tahu arwah dah meninggal tu, mungkin chances tu ada. Menarik. Okey, Haji, saya nak tahu yang ini pun kita nak tanya juga. Bila dia begini memang indah, memang manis. Tapi kita nak tahu juga siapa yang melamar siapa dulu, siapa menyatakan hasrat kepada siapa dulu ni. Dia macam ni, bila dia balik daripada Mekah,
Jadi dia WhatsApp saya. Masa tu saya ada di kampung. First time WhatsApp. Dia kata nak sampaikan oleh-oleh daripada Mekah. Dia ada ke rumah, kismis semua tu. Jadi nanti dia cakap dia nak balik kampung, nak jumpa mak dia. Kebetulan masa tu saya ada di kampung. Jadi dia kata datanglah, dia nak bagi ke rumah tu. Jadi saya pun pergilah. Itu pun dah last dah. Hari dia dah nak balik ke KL dah. Petang tu saya sempat pergi rumah dia di kampung. Jadi ambil WhatsApp lah. Ambil oleh-oleh tu. Okey. Lepas tu dia kata nanti bila balik KL tu roger lah. Roger. Boleh kita keluar mengopi. Okeylah. Jadi saya pun terasa sangat teringin lah nak keluar mengopi ni. Jadi bila saya balik KL tu terus saya kontak lah. Jadi bermula di situlah. Cantik. Okay, baik. Kalau kita bercerita mengenai perkahwinan pada usia yang agak lanjut ini, pada usia senja ini, banyak sebenarnya perspektif masyarakat kenapa dah pada usia begini masih kena kahwin, sedangkan ini mungkin pada setengah orang adalah masa untuk tempoh kita bertenang, settle down sebagainya. Bagi perspektif doktor sendiri, macam mana doktor melihat perkara ini? Pasal persepsi dia macam-macam. Orang kata, kan? Betul tak? Okey, baik. Menarik bila kita dengar cerita Puan Wan dengan Tuan Haji tadi. Dan sebenarnya kehidupan kita ni, kita sahaja yang buat pilihan. Kita tentukan apa yang kita nak. Dan apa sahaja pilihan yang kita lakukan adalah kerana kita tahu keadaan kita, kan? Contoh misalnya bila dia dah semakin berusia, dia dah meningkat tua dan sebagainya, mungkin kita kata dia tidak memerlukan, tetapi kita tidak tahu kesunyiannya. Dulu waktu kecil-kecil dulu, kan, Datuk ni pun kecil lagi, sibuk sana lari sini, kita tak fikir, kan, 18 tahun boleh tak pernah fikir. Tapi bila semua dah besar, dah tak ada orang dekat rumah, kan, sakit demam seorang-seorang, takkan setiap kali nak panggil anak. Dan kebetulan pula boyfriend lama. Jadi dia ada benda-benda yang sangkut-sangkut. Kalau mungkin bukan boyfriend lama, mungkin tak ada kenangan. Tak ada sesuatu yang dia ingat. Sebab dia orang dah saling kenal dulu, dia orang dah kenal hati budi dulu, cuma tak ada jodoh. Kan, jodoh kembali. Jadi di situ dia buat keputusan untuk bersama. Tapi tak semua orang sebegitu. Jadi bila kita kata persepsi masyarakat, macam-macam lah. Ada yang kata, dah tua-tua miang lagi, kau contoh misalnya. Betul. Ada yang kata macam tu. Tapi dia bukan soal, setiap manusia dia ada keperluan lahiriah dia dan juga batiniah dia. Baik, bila kita kata batiniah, keperluan batin, kita tak bercakap tentang seks sahaja. Kita bercakap tentang kasih sayang, keperluan untuk dicintai, dihargai, tempat untuk sembang, bercerita, luah perasaan, ya, kadang-kadang untuk bergaduh-bergaduh kecil. Jadi benda-benda macam ni perlu dalam hidup ni. Sebab ini adalah warna-warna kehidupan. Dan apabila kita ada tanggungjawab, yang usia yang kata umur dah meningkat, rasa muda balik pun ada tau. Ya, sebab saya ni dah tahun ni 59, tahun depan 60. Kan? Jadi bila kita tengok, bila kita ada tanggungjawab, kita tak perasan bahawa usia dah nak masuk 60. Sebab kita ada tanggungjawab. Tapi kalau duduk seorang-seorang, balik rumah pergi masjid, balik rumah pergi masjid, tak ada apa yang nak difikirkan, itu pun kadang-kadang kita akan sampai tahap kita tua sebelum masanya. Jadi kena ambil tanggungjawab, otak kena berjalan, kena berfikir, keperluan lahiriah dan juga batiniah perlu diisi. Jadi kita tak boleh nak kata orang ni dia mengada ke, dia saja ke. Sebab keperluan batiniah termasuk tempat nak bermanja-manja, kan, nak mengada-ngada. Lagi orang makin tua makin mengada. Kadang-kadang dia nak mengada dengan anak-anak, tak ada. Dia mengadalah sama pasangan. Yalah, kadang saling mengada-ngada. Saling mengada. Okey, seperti mana di awal tadi, di pembukaan kami juga menjanjikan kita akan cuba menghubungi seorang artis veteran, senioriti Ruminah Siddiq. Jadi Puan Ruminah Siddiq ataupun mesra dengan panggilan Mak Mah dah pun berada di talian. Assalamualaikum Mak Mah. Assalamualaikum Mak Mah. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Alah, lembut suara dia. Mak, apa khabar? Alhamdulillah.
Okey. Mak, hari ni kita cerita ni pasal berkahwin atau perkahwinan di lewat usia. Jadi Mak sendiri melalui pengalaman ataupun situasi ini. Jadi sebenarnya Mak boleh ceritakan tak sebenarnya keindahan dan juga orang kata apa pentingnya ada teman di hari tua ni, Mak? Silakan. Kalau kita dengar-dengar sebahagian dari mereka memang cakap mana boleh sepeda tu mesti nak ada kawan, nak ada orang bercakap, nak ditengok, nak tengok para super, muka, cantik, apa semua kena ada kan. Tapi kadang ada orang sampai di umur 50 lebih, 60 dia dah, alah, dah tua nak mengada, nak itu. Tapi terpulang kepada hati lah, hati seseorang, manusia yang Allah jadikan sebagai hamba ni. Kita memang ada family, maknanya masing-masing yang tahu menghargai, tak suka membuang masa, suka memenuhi masa, suka menyukakan hati orang lain. Itu semua kena hadirkan dalam diri. Cuma kita nak pakai atau tidak, itu saja. Baik, jadi Mak kalau dapat kongsikan kepada kami ni lah apa agaknya persepsi anak-anak sewaktu Mak kembali rumah tangga pada ni. peringkat awal tu. Walaupun nampakkan dah hujung kan, rupa paras pun dah hujung jugalah. Tapi Mak kan orangnya yang suka lipstick, suka itu, suka ini. Macam anak-anak ni, khususnya korang semua pun tahu lah di antara anak Mak tu, Adlin kan yang suka cakap kan. Dia bagi tahu Mak dia kata, Mak ni, kita orang tu maknanya dia orang semua jadi anak kan. Kan 6 tu dia. Itu orang ni dah tak boleh buat apa dah. Dengan Mak ni, kita macam kita just ikut aja. Mak ada kemahuan sendiri, Mak ada agaknya entah angan-angan sendiri, kemahuan cita-cita yang dia nak, yang dia tak nak. Itu memang dia ada sendiri, dah tak boleh ditarik, tak boleh ditolak lah agaknya. Jadi anak-anak anggap macam benda ni memang berlaku pada diri Mak aku ni. Macam tu lah. Alhamdulillah. Jadi Mak, kita nak ucapkan terima kasih Mak boleh kongsikan pengalaman kita. Salam dekat bapa. Dan juga semoga terus kekal hingga ke jannah insya-Allah. Amin. Terima kasih Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak sambung juga soalan tu kepada Datuk Aziz sebagai anak-anak. Okey, kadang-kadang bila kita cakap tentang mereka yang berkahwin ni, kita berkahwin dengan keluarganya juga. Jadi bila Datuk sendiri kan sesama anak-anak ni, macam mana perbincangan, macam mana penerimaan dan persepsi bila dengarkan maknya dan ayahnya nak berkahwin lagi ni? Okey, masa mula-mula bila mama meluahkan hasrat nak berkahwin tu, kami adik-beradik berbincanglah berempat. Jadi perkara pertama sekali yang kita nak tahu ialah nak kenal uncle dengan lebih mendalam. Jadi setiap adik-beradik ni kiranya kami take turn untuk jumpa uncle secara sendiri. So yang mula-mula saya rasa kakak saya dulu jumpa, lepas tu adik, saya adalah orang yang ketiga yang jumpa. Jadi bila saya berjumpa dengan uncle, borak-borak dengan uncle, kebetulan bila saya ni terbuka hati untuk terima uncle sebab kiranya macam saya juga dapat tahu yang sebenarnya uncle ni dia kiranya 2 tahun yang lepas dia kematian isteri dia. Isteri dia meninggal. Jadi saya difahamkan juga uncle adalah orang yang bertanggungjawab selama tempoh 5 tahun tu. Sebelum isteri meninggal, dia adalah individu yang jaga isteri dia sendiri di rumah sakit. Jadi uncle yang ambil berat pasal isteri dia, makan minum isteri dia. So daripada situ saya rasa macam uncle ni adalah orang yang betul lah, orang yang baik. Dan kebetulan saya pula ramai orang yang kenal saya yang bagi tahu, dia kata Datuk, dia kata sebenarnya beruntung ya Mam, sebab dia kata uncle ni adalah orang yang baik, dia cakap. Sebab dia kata masa you just imagine, dia cakap, dia kata masa kebetulan masa resepsi baru ni, dia kata suami saya kalau nak keluar dengan uncle Baharum masa dia jaga isteri dia sakit, dia kata uncle takkan keluar, dia kata. Dia memang akan duduk kat rumah untuk jaga isteri dia. Lepas tu pula bila saya tengok dengan adik-beradik saya, kita tengok yang penting uncle ni bukannya suami orang. Maksudnya uncle berstatus duda lah masa tu. Jadi ibu saya pun dia pun memang janda. So pada saya pilihan yang tepat lah sebab mereka perlukan companion. Okey, faham. Baik, itu kita bercerita mengenai mereka yang alhamdulillah ada rezeki untuk berjodoh. Jadi mereka ada teman, ada suami, ada isteri untuk luahkan perasaan, untuk bantu dan sebagainya. Kita nak tanya juga kepada Dr. Asmadi sendiri, Dr. Tengku sendiri. Bagi mereka yang mungkin tak bertemu lagi dah jodohnya pada usia yang agak senja, lanjut usia ini, siapa yang boleh menemani mereka ini? Okey. Hari ini kita bercakap tentang
sepasang suami isteri yang sudah berusia. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok dalam pasaran dah tak banyak dah, tak ramai dah, sebab kalau kita tengok ramai yang dah pun pergi jadi nak cari yang janda duda di usia ni tak ramai. Kalau ada pun mungkin tak sama dari segi cara fikir untuk duduk bersama. Jadi kepada mereka di luar sana, apabila mak ataupun ayah menyuarakan bahawa dia ada hasrat untuk mendirikan lagi rumah tangga, ya, kalau mereka tidak ada pasangan, maka anak-anak boleh lakukan satu perkara untuk mencari pasangan untuk mak dan untuk ayah. Okay. Tak kiralah berapa usia, tapi pasangan itu pasangan yang sesuai. Baik, apa yang jadi masalah kepada sebab setengah keluarga? Sebab dia mungkin kalau ayah sendiri cari ke mak sendiri cari, kadang-kadang dia mempunyai satu persepsi seolah-olah orang baru yang masuk dalam keluarga ini, dia mempunyai agendanya yang tersendiri. Contohnya, dia masuk ni sebab dia nak ambil harta. Dia masuk ni kerana dia nak nak dapat pencen ayah aku, contoh. Benda-benda macam ni berlaku dalam masyarakat. Okey, berlaku dalam masyarakat. Jadi sebab tu benda ni perlu diperjelaskan supaya tidak ada isu. Biasanya halangan-halangan tentang perkara tu je, kan. Tapi kalau dia dah sendiri yang pilih, dia tahu bahawa itu pilihan yang tepat untuk mak dia, untuk ayah dia, maka teruskan. Sebab apa? Setiap orang walau pada usia berapa, tetap ada keinginan untuk dia ada pasangan hidup dia, untuk dia berkawan, bercerita macam saya kata tadilah, untuk bermanja, untuk meluahkan perasaan, untuk ditemani, untuk ada yang buat air untuk dia, ada yang picit dia. Jadi benda macam ni diperlukan sampai ke hujung nyawa. Saya pasti sebenarnya setiap apa juga pasti dah ada pertimbangannya. Betul. Kerana mereka dah matang dan kemudian dibantu dengan penilaian daripada anak-anak, perbincangan, mesyuarat dan sebagainya. Jadi Puan Hajah Wan Zaitun, okey kan. Kita nak tanya juga, sebenarnya bila kita bercakap mengenai perkahwinan, apatah lagi untuk seorang wanita, seorang isteri, ia merupakan satu tanggungjawab sebenarnya. Kan? Jadi apabila membuat keputusan, jadi apa perasaan dan bagaimana orang kata dia dah kena memperbaharui pula tanggungjawab kepada seorang suami. Walaupun usia kita mungkin dah agak lewat, tapi ini suatu tanggungjawab baru. Jadi bagaimana perasaan tu dan bagaimana perbincangannya? Sebab saya kan pernah berkahwin kan, jadi saya macam ialah kena ulang balik lah tanggungjawab tu kan, kena memasak, basuh, buat benda-benda yang sama lah. Daripada saya tak ada masalah lah, insya-Allah. Tak ada masalah untuk kembali bergelar isteri lah maksudnya. Tapi mula-mula tu ada juga rasa takut sebab saya single dah lama kan. Tapi saya terimalah sebab mungkin jodoh kan. Okey, pasal ringkas sangat ajar jawab. Jadi Haji, sebenarnya ada sebarang expectation ke, jangkaan, aku dah berkahwin begini, mesti dia buat begini, sekian ataupun sebenarnya ada teman pun cukup lah. Macam mana sebenarnya? Apa? Bagi uncle menerima seadanya. Tak ada yang nak mengharapkan yang luar biasa ke apa ke, tak ada. Uncle memang perlukan seorang teman. Setelah uncle bersama dengan arwah isteri uncle selama 5 tahun dia bedridden. Jadi uncle memang menjaga dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Uncle aktiviti luar macam main golf, jumpa kawan-kawan, mengopi apa semua tu semua diketepikan lah. Semua diketepikan. Uncle memang bagi keutamaan yang penuh pada arwah isteri uncle. Jadi ada tu sunyi lah. Jadi bila dia dah meninggal tu terasa sangat sunyi. Walaupun dia masa dia bedridden tu, dia pun percakapan pun tak dapat bercakap dengan jelas. Tapi bila dia tak ada tu terasa sunyi. Bila kita masuk bilik tengok dia dah tak ada. Jadi terasa sangat sunyi. Jadi bila Aunty Hajah Wan Zaitun ni mengajak saya berjumpa dan bersembang-sembang. Lepas tu saya terus rasanya terus saya dah terus ajak dia
kahwin. Terus jatuh hati lagi. Sebenarnya masa kami childhood tu, kata Hajah tadi childhood boyfriend. Tapi sebenarnya kami tak tahu. Masing-masing tak tahu yang masing-masing tak tahu kata ada hati. Tapi sukalah berkawan tu. Tapi nampak tu memang ada tarikan lah. Itu penting lah. Mana lah tahu kan. Saya terbayang macam cerita-cerita drama kan. Saya kecil dulu kan. Dah besar nanti kita kahwin kan. Tapi akhirnya tak tahu dah jadi jalan cerita takdirnya begitu. Tak tahu. Sehinggalah lepas dah mengopi selepas balik dari Mekah tu. Alhamdulillah. Baru terbuka cerita. Lepas tu terus the next date tu kita dah terus, saya dah terus propose lah. Propose. Terus propose. Okey, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita yang cukup menarik, cukup manis, cukup indah ini, ada satu perkongsian di Facebook. Silakan Syirah. Betul, ini daripada Natira Muhammad Yusof, katanya teman hari tua bukan semua orang dapat. Ada yang pasangan meninggal sebelum tua, ada yang bercerai setelah berusia emas. Jika masih perlukan teman setelah ketiadaan pasangan masing-masing dan masih jodoh, bernikahlah lagi. Ada yang memilih untuk tinggal di pondok pengajian dan ada juga yang memilih untuk menghuni rumah orang tua terserahlah asalkan bahagia, katanya. Baik, okey, baik, kita dah, kalau boleh sebenarnya, kalau ada banyak masa lagi, banyak lagi kita boleh kongsikan, tetapi kita nak tanya kepada Dr. Tengku Azmadilah sebagai rumusan konklusinya untuk perkongsian kita pada hari ini tentang persepsi, tentang sokongan kita, pemahaman kita terhadap teman di hari tua ni. Silakan. Okey, sekiranya jodoh kuat, kok mana pun kalau kita halang dia akan jadi juga. Jadi oleh sebab itu adalah penting apabila kita seseorang itu mau mendirikan rumah tangga pada usia senja, pastikan ia tidak memporak-perandakan keluarga yang sedia ada. Tak nak nanti bawa satu keluarga besar sini, keluarga sebesar sini bergaduh berporak-peranda, maka kita kena ingat orang tua ni dia dah kekuatan minda dia dah tak sama. Kan dia sikit-sikit pun dia dah rasa penat, rasa letih, malas nak fikir. Jadi oleh sebab itu elok apabila pertemuan itu direstui. Kalau dulu anak direstui oleh mak ayah, elok kalau direstui oleh anak-anak juga supaya harmoni keluarga itu bahagia. Dan jangan kita ingat bahawa perkahwinan itu tidak ada masalah. Setiap perkahwinan pasti akan ada masalah, tetapi anak-anak perlu memberikan sokongan yang kuat, menjadi sistem sokongan kepada kedua ibu dan ayah, dan insya-Allah perkahwinan itu akan bertahan untuk satu tempoh yang lama. Lama-lama pun kita pun kalau dah tua tu berapa lama sangat, takkan ada 30 tahun lagi pun. Kita dah dua panjang umur doktor kan. Insya-Allah. Insya-Allah. Jannah insya-Allah. Insya-Allah. Bagi Datuk Azril sendiri, mungkin ada sedikit nasihat kepada anak-anak di luar sana. Maklumlah, ibu ayah memilih untuk kembali berumah tangga pada usia itu. Apa agaknya nasihat yang boleh diberikan kepada mereka di luar sana? Okey, bagi saya, kalau anda mungkin yang sama-sama bayi dengan saya ni, kalaulah umur ayah ibu kita tu dah berusia, kalau orang nyatakan hasrat nak kahwin tu, kita bagilah peluang kepada mereka nak berkahwin. Selagi kita pastikan keharmonian rumah tangga tu tidak kata tu memporak-perandakan keluarga lain. Maksudnya kalau boleh nak berkahwin tu carilah lelaki yang duda, bukan suami orang. Sama jugalah kalau betul, sebab saya dah tengok pengalaman banyak yang lepas. Saya sendiri pun pernah melalui fasa-fasa yang bersedih. Jadi kenapa saya dan adik-beradik lain membenarkan, sebab saya kira angka ni bukan suami orang, dia adalah duda. Jadi bagilah mak ayah nak kahwin kalau calon tu betul dan cara yang betul. Okey, cukup menarik. Okey, Haji ni ada sebarang mungkin perkongsian pesanan kepada mereka di luar sana tentang berteman di hari tua ni, kenapa kita perlu dan apa hikmah yang dapat dilihatlah. Terlebih dahulu saya ambil kesempatan untuk mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada anak-anak Jawa Zaitun yang sudi menerima saya dalam keluarga mereka, dan juga kepada anak-anak saya yang juga merestui perkahwinan kami. Alhamdulillah. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang dalam lingkungan umur usia dah lebih daripada warga Bas ni. 72. So jadi ada ramai sahabat-sahabat yang dah keseorangan. Jadi ambillah, janganlah terlalu bersedih. We have to move on. We have to move on. Janganlah terlalu bersedih mengingatkan yang dah
yang dah pergi. Baik. Jadi eloklah ambil kesempatan untuk mencari teman. Baik. Untuk Aunty sendiri, Puan sendiri, apa kata-kata kami beri peluang kepada Puan, apa kata-kata yang boleh diluahkan kepada Tuan Haji, suami tercinta ini? Sayangilah saya hingga akhir hayat. Short and simple. Tuan Haji pula? Bagi ada apa-apa Tuan Haji ada apa-apa nak kongsikan? dikatakan? Ada apa-apa yang nak dikatakan kepada isteri ke? I love you ke? Sudilah hidup bersama dengan saya. Amin, amin. Sebenarnya, ya Allah, saya tak tahu. Saya nak menggambarkan apa perasaan kami di sini. Berada bersama mereka di studio. Satu perasaan yang saya kira cukup indah. Satu doa-doa terbaik kita. Kelebihannya, insyaAllah di hari Jumaat ini, kita juga turut sama mendoakan jodoh mereka terus kekal hingga ke jannah bahagia, hingga ke akhir hayat. Dan untuk itu sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita. Dr. Tengku Asmadi, Dato' Azril, Haji Baharom dan juga Haji Wan Zaitun bersama kita pada hari ini. Dan juga tak lupakan Mak Mah tadi dan penonton-penonton yang terus setia bersama kami mengikuti kisah yang indah ini. Betul, semoga kita semua dapat manfaatlah daripada apa yang kita bincangkan dan semua. Baiklah.